Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا عزيز اللهم يا عليم اللهم يا حي يا قيوم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على محمد والحمد لله وبعد. Muslimin dan muslimat, 99 nama sampai 50 lagi. Tak sampai lagi kan? Malam ni tak sampai lagi pada ni. Ramadan tak sampai lagi. 99 ke jauh lagi lah. Kan? Kalau berasa jemu, berhenti tak besar dok mari. Kalau siapa-siapa lah berasa jemu kan, berhenti tak, jangan dok mari. Lepas tu berasa rindu pula, mari pula. Jangan duk paksa diri. Tak boleh mengaji kalau paksa diri ni. Kecuali kalau kita sentiasa berasa kita ni dalam kekurangan. Kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ulama tafsir dia bubuh dua makna. Keyakinan tu makna dapat sungguh, faham sungguh. Aku Allahu Akbar, berasa selesa dah buat ibadat. Ataupun ya'tiyakal yaqinum, mati. Mana beribadat kepada Allah sampai mati. Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, nama Allah duk ada 99, kita duk pakai tak? Kita duk pakai tak 99 nama ni? Kau duk pakai Ar-Rahman Ar-Rahim tu sahaja. Kan? Kalau baca Qul a'udzu birabbin nas, pakailah juga Malikin Nas. Pakailah. Tu pun baca Quran. Kalau tak lah. Minggu lepas kita minta majlis ni supaya guna nama Allah. Bangun malam guna nama Allah. Gunalah mana? Hak yang kita duk mengaji tu. Kan? Guna, panggil dia, seru dia. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Janganlah duk panggil derah-derah. Macam setengah golongan kan, berjerit. Tak payah. Dan dalam hadis Nabi kata, irba'u ala anfusikum. Kesianlah kepada diri kamu itu. Fa innakum la tunajunal ba'id. Kamu bukan panggil yang duk jauh. Tuhan tu bukan duk jauh. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala tu duk dekat. Jangan panggil berjerit, tak perlu. Tengok contoh Nabi Zakaria bila ada doa ya, bisik. Kan? Dia berdoa dalam keadaan bisik. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Kan? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana dia telah menyeru, memanggil Tuhannya nidaan khafiyya, dalam keadaan seruan yang pelan, khafi. Al-Wasi', muka surat 17. 40 28. 3 mazhab. 18 40 28. Ikutlah nak buka muka surat berapa pun tak apa. Tapi bagi kena tempat mengaji lah. Al-Wasi'. Al-Wasi'. Apa makna wasi'? Bahasa mudahnya luas. Allah Ta'ala ni lapang, luas. Apa maksud dia? Yang meliputi oleh ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala tu luas. Lau kanal bahru midadan li kalimat rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tu dia luas. Luas ilmu Allah Ta'ala tu. Kalaulah dijadikan air laut itu sebagai dakwat untuk menulis kalimah Allah, habis cuci dakwat tu, qabla an tanfada kalimat rabbi, sebelum habis nak tulis ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun bawa mari banyak tu juga yang laut, jadikan dakwat untuk menulis kalimah Allah, untuk menulis ilmu Allah, tak juga mencukupi. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari apabila Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa di atas kapal, kan? Naik atas kapal, hak yang ujian yang pertama kepada Nabi Musa tu naik atas kapal. Bila naik atas kapal, maka tiba-tiba bertenggeklah seekor burung camar. Lalu mematuk air laut. Maka berkatalah Khidir kepada Musa, wahai Musa, ilmu yang ada pada kita ibarat air yang dipatuk oleh burung itu. Siapa nak berasa dia alim? Tolong abang mari. Siapa berasa di sini kata dia alim sangat? Tentu ya. Itu Nabi Khidir yang Allah Ta'ala kata apa? Atainahu min ladunna ilma. Itu Nabi Khidir. Yang Nabi Musa Allah Ta'ala suruh dia hampir mengaji kat Nabi Khidir. Hang duk puasa kata hang pandai sangat. Kan? Pergi mengaji kat dia. Dia patuk ayat laut, maka Nabi Khidir kata, cuba tengok. Banyak tu yang ilmu yang kita dapat. Ayat laut banyak tak? Surut di sini dia pergi tak mana kita tak tahu. Tapi sakit dia mari pula. Tak pernah kering. Ya lu. Wasi', luasnya ilmu Allah. Meliputi ilmu Allah Ta'ala, luasnya ilmu Allah, banyaknya ilmu Allah akan segala yang gede yang diketahui, yang ada. Hak ada ni. Hak ada dah ni Allah Ta'ala tahu. Dan yang tiada ada, yang tak ada, yang di luar daripada kita tahu. Allah Ta'ala mengetahui
benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang akan berlaku, dan benda yang tak berlaku. Kalau berlaku, macam mana dia berlaku, Allah tahu. Allah kita hak mengaji minggu lepas tu, kita mengaji hangguk, bukan nak belaga kepala lutut pula. Mari minggu ni tanya, ish, terlupa dah, hilang dah. Kecil lawan tanya kan, abang kita nak tanya, ketak kepala lutut dah kan, lupa dah. Bukan kata hak minggu lepas, hak semalam pun dah hilang dah. Tambahlah yang akan datang. Adapun Allah Ta'ala meliputi, Allah Ta'ala ilmunya, maknanya luas pengetahuan dia, sampai Allah Ta'ala dapat mengetahui segala yang ada. Dan benda yang tak ada lagi pun dia tahu dah. Dia tahu dah. Lagu mana nak jadi? Tidak, dia tak boleh cerita lah kat kita tentang lagu mana kejadian syurga, lagu mana kejadian neraka, lagu mana kejadian di alam barzakh, kan? Dia bisik kepada Nabi kita, Nabi cerita kat kita. Satu makna. Satu makna al-wasi' ni makna ilmu Allah Ta'ala luas, sehingga Allah Ta'ala mengetahui benda yang ada duk cokoh hadapan kita, atau benda tu tak ada di depan kita, tak tahu, tak ada lagi pun Allah dah tahu. Satu makna. Atau yang melengkapi oleh rahmatnya akan segala orang mukmin. Melengkapi oleh rahmatnya akan orang yang mukmin. Allah Ta'ala rahmat kasihan belah dia tu kepada orang mukmin juga, dan orang yang kafir Allah beri rahmatnya. Kalau tanpa rahmat Allah Ta'ala, mati kering. Tambah duk derhaka ke dia. No? Sebab itulah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, jangan kita duk sangka kata orang yang hidup senang, yang hidup mewah, yang kaya raya tu, orang tu Allah Ta'ala beri pada dia dalam keadaan Allah redha kepada dia. Mana dia tu Tuhan kasih dia. Maknanya kalau kita faham lagu tu, orang yang miskin, yang susah, yang melarat, sedangkan dia tu orang yang taat kepada Allah Ta'ala, tetapi dia jadi susah, mana Allah tak kesian ke dia? Tak kena. Nabi kita bila senangnya, bukan kata Nabi kita segala Nabi-Nabi, mana ada yang senangnya, kan? Dan apa? Dan meliputi, melengkapi oleh rahmatnya orang yang baik dan orang yang jahat. Hak jahat pun Allah kesian, hak baik pun Allah kesian. Allah beri hidup, Allah bagi rezeki. Bahkan kita tengok orang-orang kafir, orang-orang yang bantah Tuhan itu, nampak gayanya dalam kehidupan dunia ni boleh kedema lagi, boleh kedema lagi daripada orang-orang mukmin. Yang berkuasa sekarang ni siapa dah? Bukan orang mukmin, kan? Yang duk meretah dunia lah ni bukan orang mukmin, kan? Pasal apa? Sebab itu nak kata wasi'ur, keluasan rahmat Allah, wasi'ur rahmah. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu luas. Habis. Tu makna wasi'. Kita gunalah nama Allah Ta'ala al-wasi'. Ya wasi', kan? Berilah rahmat kepadaku. Contohnya Al-Hakim, yang mempunyai hikmah, bijaksana. Hikmah tu bijaksana. Yang mempunyai hikmah, kepandaian, kebijaksanaan. Dan iaitu maksud kata hikmah bijaksana tadi ni, ilmu yang sempurna.
Kita tak. Makhluk ni, kita pergi ke pakar. Kita pergi ke pakar. Pakar tu mana pun, ada kekurangan dia. Pakar tu mana pun. Pakar, doktor pakar ke, pomen pakar ke apa ke, ada kekurangan dia. Nah, tidak sempurna. Adapun ilmu Allah Ta'ala, sempurna. Dan perbuatan yang diteguhkan, maknanya segala perbuatan Allah Ta'ala itu mantap. Cuba cek dalam surah Al-Mulk. Allah cerita, Allah kata apa? Cuba mu tengok ke langit. Kan? Kemudian suruh ulang. Allah Ta'ala suruh ulang, tengok ke langit. Hal tara min futur, ada tak kecacatan apa langit? Tak ada. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Itu Allah Ta'ala, Nabi kita SAW galakkan kita supaya sebelum tidur muhasabah dengan surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Pasal dalam ni banyak benda. Al-Hakim, mana Allah Ta'ala itu bijak. Bijak dalam mengatur sistem alam ini. Kan? Macam mana sekali perintah ya. Allah kata matahari, mu jangan nak cari pasal. Mu masuk, mu naik lek siang hari ya. Malam mu jangan nak terbit. Kalau matahari terbit lek malam belaga dengan bulan, jahanam kita. Allah kata apa? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak boleh matahari bertemu dengan bulan. Itu perintah Allah. Walal lailu sabiqun nahar. Begitu juga malam tak boleh memotong siang. Bila mari malam, siang tak ada lah. Bila mari siang, malam hilang kita mana tak tahu. Allah Ta'ala sembunyi tak mana tak tahu. Al-Wadud, yang sangat kasih ia. Tapi wadud ini khas untuk orang mukmin. Yang sangat kasih ia akan segala hambanya yang soleh. Lagi yang redha ia daripada mereka itu. Apabila seseorang hamba itu soleh, ia buat lagu mana pun Allah berkenan. Ia buat lagu mana pun Allah berkenan. Sehingga dalam satu hadis kudusi, Allah kata, orang-orang yang Allah Ta'ala redha ni, sehingga percakapannya adalah percakapan aku, pegangnya pegang aku. Ni kalau silap faham jadi melelong. Dalam kali judi Tuhan, kan? Apa maksud dia? Maknanya segala amalan kerja buat perbuatannya dalam keadaan keredaan Allah. Apa maksud dia? Maknanya orang-orang soleh dia tak akan buat kecuali benda yang Allah kenal. Itu maksud dia. Dia tak akan buat benda yang Allah tak kenal. Itu maksud dia. Kalau sekat nama soleh, tapi kalau perbuatannya tidak soleh, tak lagi. Tak boleh. Sebab itu Allah tidak melihat pada zahir seseorang itu. No? Allah tidak melihat pada zahir seseorang itu. Allah kata dalam Quran, wa huwal ghafurul wadud, kan? Wa huwal ghafurul wadud. Allah Ta'ala itu pengampun dan sangat kasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertentu, yang soleh, orang yang bagus-bagus, orang yang bertakwa. Sehingga dalam satu hadis kursi, Nabi SAW cerita, Allah Ta'ala berfirman, man adani waliyyi faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang memusuhi wali aku, maka aku telah mengisytiharkan peperangan terhadapnya. Jangan duduk tepuh, jangan duduk kacau wali aku. Maknanya apa dah? Orang yang menjaga agama Allah, orang yang membela agama Allah, tu wali dia. Al-Wadud. Wadud mana apa?
orang yang sangat kasih sayangnya kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Carilah jalan supaya kita dapat dapat mengecap nikmat wadud Allah Ta'ala itu, kasih Allah Ta'ala itu. Kadang-kadang kita tak reti macam mana Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut kita, kalau kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar, maka Allah Ta'ala akan rezekikan kepada kamu seperti burung. Keluar di waktu pagi, perutnya kempes. Bila balik waktu petang, perutnya buncit. Kita tak faham macam mana tahap tawakal kita ke mana. Kita tawakal tapi kita merungut juga. Tu kita tak sampai tahap tu. Sebab tu kadang-kadang tak boleh ke kita? Tak boleh. Tak ada apa dah? Yakin tu tak ada. Kalau law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau kamu ada sungguh pengetahuan yang yakin betul, kamu akan dapat tengok sendiri. Lagu mana siksa neraka. Al-Majid. Majid ni maknanya yang mulia. Al-Majid yang mulia. Yang elok segala perbuatannya. Mana Allah Ta'ala tak akan buat kecuali benda-benda tu adalah benda yang elok, benda-benda yang mulia. Yang banyak limpah kurnianya. Allah Ta'ala limpah kurnianya sangat-sangat banyak. Sehingga Allah Ta'ala tak berkira. Dalam nak bagi kepada manusia ni, nak bagi kepada makhluk ni, Allah tak berkira. Al-Majid, sangat mulia. Al-Ba'ith, yang membangkitkan. Makna membangkitkan, maknanya daripada tidur kita. Matilah. Allah Ta'ala yang bangkitkan, yang hidupkan dan menghidupkan sekalian mereka yang di dalam kubur, kerana menghisap mereka itu pada hari kiamat. Apa Allah kata? Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila isi kubur itu dibongkarkan. Siapa yang bongkarkan? Allah Ta'ala. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir Mekah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perli Nabi ni kan, depa ambil tulang-tulang hak repuk-repuk tu, depa mari perlai di depan Nabi. Tu jahatnya orang Quraisy. Depa tak percaya kepada Nabi, kan? Nabi kata kamu nanti akan dibangkitkan, setelah kamu mati akan dihisap, akan dihitung, akan diberi balasan. Depa ambil buat mari tulang hak repuk tu, depa perancok tu, depa tabak depan Nabi. Depa kata may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa dia boleh menghidupkan semula tulang-tulang ni setelah dia reput, hancur? Allah kata apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Kata kat depa. Allah ajak Nabi kita. Qul, kata kat depa, yuhyiha, yang akan menghidupkannya ialah yang mula-mula buat. Allah Ta'ala yang dulu dia yang buat, dialah yang akan menghidupkan. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan baca Quran, tak sorok kalut nak perhabis. Baca sikit-sikit tak apa. Biar bagi faham. Sikit-sikit tak apa. Kerana yang terpakainya ialah orang yang baca Quran dan dia faham. Tu yang dia panggil tadabbur. Jangan kita pakai duk kira nak perhabis baca Quran.
You berapa kali khatam dah? I tak ada masa lah, 10 kali je. Cik. Bukan abang kata sikit tu. Bila abang kata 10 kali je tu, maknanya banyak tu. You berapa? I pun serupa lah tak dan. Mana boleh abang lekeh? I lebih sikit je. 15 je. Duk kira nak penaik ya. Tanya dia balik, apa yang you dapat? Dapat apa? Itu Nabi sebut tu, la yujawizut taraqi, tak lepas daripada halqum. Apa maksud dah? Tak masuk dalam hati. Tu yang hang baca Quran terang mana pun, semayang duk lewat. Hang baca Quran terang mana pun, hang tak selesai hidup hang. Kan? La haula wala. Macam kita duk baca apa kali kita duk baca wa idzal quburu bu'thirat, wa idzal quburu bu'thirat, menatang palah. Rupa-rupanya Allah nak ahbab kata isi kubur tu nanti akan Allah Taala lempak naik ke darat. Maknanya kalau faham betul-betul ni ceri melukar maut. Alimat nafsun ma waktu tu barulah tahu apa yang kita buat. Maknanya Allah Ta'ala bila dah bangkit, kita korek masuk dalam kubur, baru kita tahu dia ni orang yang bagus akan dapat kebaikan, dia ni orang jahat akan dapat keburukan. Takutlah kita, tak beranilah buat jahat, kan? Rajin lah sekilat mari mengaji malam-malam Sabtu, kalau kita tahu lagu tu kan. Kalau tidak kan nampak menung kata lega hari ni tak ada mengaji. Al-Ba'is yang membangkitkan dan yang menghidupkan sekalian mereka yang di dalam kubur kerana menghisap mereka itu pada hari kiamat. Ingat, Allahu Akbar tuan-tuan. Nak mati itu pun susah. Nak mati pun susah dah. Nak mati itu pun susah. Bila mati rupanya lagi susah. Nas'alullah as-salamah. Kita minta keselamatan lah daripada Allah. Asy-syahid yang sangat mengetahui akan zahir segala perkara dan barang yang dapat dipandang. Itu zahir. Apa nama? Asy-syahid. Mana Allah Ta'ala menyaksikan. Allah perhati segala benda yang kita buat. Yang zahir ni Allah Ta'ala perhati. Itu Allah Nabi SAW bila ditanya oleh Jibril mal ihsan, apa kata Nabi SAW? Kan ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu ialah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak dapat nampak Allah, makna yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Allah nampak segala perbuatan kita. Kalau kita beribadat kepada Allah, kalau kita buat kerja ibadat dalam keadaan kita betul-betul yakin kata Allah duk perhati kita buat, kita lagu mana ibadat kita. Eloklah kan? Eloklah. Kita tak beranilah buat hal boleh. Tak beranilah kita buat cincai. Tak beranilah kita buat, orang kata apa, bagai nak melepaskan batuk di tangga. Tak beranilah kita buat, orang kata apa, cincai. Pergi nak lepas taksir. Itu dia panggil syahid. Satu lagi, seperti bahawasanya al-khabir. Al-khabir makna dia iaitu yang sangat mengetahui akan batin, benda yang tersembunyi, segala perkara dan barang yang tiada dapat dipandang. Itu al-khabir. Ada juga nama Allah Ta'ala Al-Khabir. Apa makna Al-Khabir? Wallahu latifun khabir kan. Al-Khabir, Allah Ta'ala sangat mengetahui benda yang tersembunyi. Adapun Asy-Syahid, Allah Ta'ala sangat mengetahui benda yang terang-terang, benda yang jelas, yang clear. Allah tahu. Walaupun Allah kita tak nampak Allah bersama dengan kita, tapi sebenarnya Allah mengetahui. Allah tahu. Maknanya kita kena peka lah. Orang betul kita kena alert benda-benda ni. Kena sedar.
Kena sentiasa sedar bahawa kita sedang diperhati. Anda sedang diperhatikan. Ingat, set dalam kepala otak kita tu, ke mana kita, lagu mana keadaan sekalipun, kita sedang diperhati. Siapa perhati kita? Allah. Bukan sekat perhati, segala kerja buat kita dicatat. Ada rekod. Ada rekod. Maknanya kalau rekod kita tu banyak yang elok, selamatlah kita. Kalau rekod kita tu banyak tak elok, jahanamlah kita. Ni masing-masing pekat jaga. Al-haqqu, yang ada Allah Ta'ala itu nyata, real. Allah Ta'ala itu real, bukan kata omong-omong kosong, tak. Allah Ta'ala itu real, ada sungguh, bukan kita sembang saja, tak. Yang tiada menerima ketiadaan pada azali lagi dan pada bila-bila selama-lama. Allah Ta'ala itu wujud daripada azali lagi, kita tak tahu bila dia bermula kewujudan Allah Ta'ala itu, dan sampai bila-bila pun Allah Ta'ala ada di situlah. Allah Ta'ala itu satu benda yang real. Kewujudan Allah itu adalah real, bukan kita melawak-melawak. Ada sungguh. Kena yakin begitu. Maka kalau macam tu, kembali ia sifat nama Allah Ta'ala kepada makna wajib. Ada Allah Ta'ala itu tak ada, baginya tiada ada Allah Ta'ala. Walaupun mata kita tak nampak. Kerana itulah yang orang kafir tadi, dia terpaksa menjisimkan Tuhan mereka supaya bagi nampak. Adapun orang mukmin ini digesa, ditekan supaya beriman dengan benda yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang muttaqin ni, nadzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Man humul muttaqin? Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula sekali, orang yang beriman dengan benda-benda ghaib. Siapa yang paling ghaib? Allah. Alimul ghaib. Allah Ta'ala itu al-ghaib, yang tak dapat dilihat oleh panca indera Allah Ta'ala. Tapi kewujudan Allah Ta'ala itu adalah nyata. Ada. Memang ada sungguh. Lepas itu dia kata, maka kembali ia Allah Ta'ala kepada makna wajib ada. Mana ada sungguh. Maknanya apa dah? Kembali membawa maksud al-haq itu, membawa maksud Allah Ta'ala itu wajib ada. Al-wakil, yang memerintah. Kita kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik wakil. Sebaik-baik pemerintah, sebaik-baik penguasa. Bila Allah Ta'ala jaga kita, kuasa kita, kita tak gaduh dah. Kita tak rasa bimbang kat orang lain. Allah kata apa? Wa man yatawakkal, wakil. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menjadikan Allah Ta'ala itu wakil dia, fahuwa hasbuh, Allah memberi jaminan. Nampak tak? Siapa yang bertawakal kepada Allah, apa maksud dia? Siapa yang menjadikan Allah itu wakil, maka fahuwa hasbuh. Allah kata apa? Allah memberi jaminan. Ingat tak? Allah kata, Nabi SAW sebut dah, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan bersama dengan kamu. Apa maksud jaga Allah? Maknanya kita jaga syariat dia, jaga hak dia. Al-wakil, yang memerintah akan segala pekerjaan makhluknya pada dunia ini dan pada akhirat. Kalau kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu al-wakil, kita nak bimbang tak kepada perancangan orang? Tak bimbang lah, pasal apa?
Pasal kalau dia nak buat apa pun, kalau Allah tak izin jadi tak. Hadis tadi juga, hadis yang saya sebut tadi ni, apa nama, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu, peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah akan membela kamu. Kemudian Nabi sambung kepada i'lam, ketahui olehmu, anna an-nasa anna al-ummata law yajtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahawa seluruh manusia kalau mereka berpakat untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tak akan boleh mendatangkan manfaat kepada kamu kecualilah sekadar yang Allah Ta'ala izinkan. Apa maksudnya? Kalau ada orang sakit, hang beri pun doktor pakai seluruh dunia pun, ubat yang termahal pun untuk mengubati pesakit itu, kalau tanpa izin Allah, penyakit itu tak akan sembuh. Tapi usaha kena usaha lah. Aku tawakal, duk tunggu. Tu bukan tawakal, itu nama dia tawakal. Bukan tawakal, itu tawakal. No? Tawakal ni kena usaha. Walau yajtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaih. Dan jika sekiranya mereka bersekongkol, bermuafakat untuk memudaratkan kamu, untuk menjatuhkan musibah kepada kamu, mereka tak akan dapat menjatuhkan musibah kepada kamu, tak akan merosakkan kamu, kecuali sekadar yang Allah izinkan. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pen. Mula-mula Allah Ta'ala, bukan pen ni lah, qalam lah, tak ni jam pula. Bukan pen ni lah. Kan? Rufi'atil aqlam, telah diangkat qalam. Apa maksud dia? Maknanya makhluk yang mula-mula Allah Ta'ala cipta ialah qalam. Apabila tercipta qalam, Allah kata uktub. Wahai qalam, tulis. Qalam ni tanya, aku nak tulis apa? Qalam ni pun dia tak tahu nak tulis apa. Allah kata uktub maqadira kulla syai'. Tulis segala takdir. Allah tulis ya dah. Dan tulisan itu telah ditulis, pen pun dah diangkat. Maksud dia, mana qalam itu dah berhenti menulis. Wa juffatis suhuf. Dan dakwat yang digunakan untuk menulis takdir manusia itu sudah kering. Apa maksud dia? Tak boleh padam dah. Tak boleh padam dah. Allah perintah qalam suruh tulis. Qalam ni bertulis dan kering dah. Tak boleh nak konyeh dah takdir tu. No? Itu kita faham elok dalam satu hadis Nabi kita, ada orang ni buat amal dekat nak masuk syurga dah. Tiba-tiba tengok dalam takdir dia ahli neraka, plum, berubah 180 darjah. Berubah. Tapi ada orang dia jahat sangat-sangat, jahat sungguh lah tak ada. Khabar pun kata dia ni Samsin pun dia ni. Khabar pun marah ke dia. Nak curi, aku curilah, bagilah aku tidur dulu. Kan? Khabar pun marah ke dia. Kan? Tiba-tiba nyata bahawa dia ahli syurga. Bertobat. Dia bertobat dengan tobat nasuha. Allah pun terima tobat dah. Dan dia berubah. Akhir sekali, dia masuk ke syurga. Kita tak bisa dengar cerita para sahabat, kan? Yang mana beriman kepada Nabi, tak ada nak solat. Kisah seorang Yahudi, kan? Seorang Yahudi yang Nabi pergi ziarah dia, kan? Nabi kata la ilaha illallah. Dia tengok kepak dia, dia khelin kepak dia. Jenis taat kepak. Kan? Dia khelin tengok pak dia kata Abil Qasim. Hang ikutlah Abu Qasim tu, duk tengok aku apa? Dia pun la ilaha illallah, duk sat mati. Nabi SAW keluar pergi kepada sahabat, alhamdulillah Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia daripada neraka. Apa maksud dia? Syurga lah. Semayang lagi. Semayang bila hanya tak sakit, baru mengucap mati terus dah.
Sebab itulah kita tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, saya duk ulang perkataan ni banyak kali dah. Janganlah kita duk rasa megah dengan amalan kita yang kita duk puasa banyak, rupanya sikit ya badan. Kan banyak orang apa kita buat amal. Kita duk puasa kita banyak. Kalau kita duk puasa kita banyak semayang, ada besok pecah tumit kaki kita macam mana Nabi SAW semayang tu. Tu imam baca inna anzalna pun kita kata aku duk ingat kita baca inna a'tayna. Rupa-rupa je inna anzalna. Hai lama. Lama dah. Kan? Tu tak baca lam yang kuning lagi. Kau baca lam yang kuning, aku satgi tak dana satgi. Capati lagi. Jam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada lagi 5 minit. Al-qawi dengan al-matin. Kena ambil dua-dua sekali supaya kita tahu beza. Al-qawi yang sangat kuat, yang mempunyai kudrah yang sempurna, yang menjadikan ia dengan dia akan tiap-tiap sesuatu. Qawi. Allah Ta'ala gagah, perkasa, kuat dalam penciptaan dia. Dan meniadakan ia akan dia setuju. Mana setuju? Sesuai dengan kehendaknya. Setuju mana? Sesuai dengan kehendak dia. Allah Ta'ala dia buat sesuatu, dia cipta sesuatu dan mentiadakan sesuatu ikut suka dia. Setuju dengan kehendak dia tu mana? Ikut suka dia, ikut kuasa. Dan tak ada siapa dia boleh paksa dia, tak ada siapa boleh tahan dia. Tu makna qawi. Ikut suka dia nak buat apa. Bahasa nak bagi hujan turun perum turun. Kan? Tu suruh kira lah, orang nak buat bendang ke, orang nak menabur ke, orang nak ambil padi ke, tu dia yang jadi tunggi langgar ambil padi. Pasal apa? Allah Ta'ala kehendak dia nak bagi turun. Siapa boleh cabar aku? Tak boleh. Amai Allah oi. Tu lazat bagi kami ambil. No way. Ikut suka akulah. Hang musim buah bunga terbit ke, bunga nak kembang dah ke, aku tak peduli. Nah kan? Kalau hang cara jenis hang betul taat ke ku, hang hujan ribut apa hang mari. Itu dia. Al-matin pula bukan hak duduk jalan padam langit tu tak. Ni mati lain. Itu mati lain no. Al-matin pula yang mempunyai kekuatan yang besar yang tiada dapat dilawan. Dan tiada kedatangan akan dia oleh kekurangan dan kecederaan. Maknanya gagah Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala tu tak ada siapa dia boleh challenge, tak ada siapa dia boleh cabar, tak ada siapa boleh lawan. Fir'aun yang cuba mencabar Allah akhir sekali tenggelam dalam laut. Cabar Allah. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Akhir sekali fa akhadahu Allahu nakal. Allahu akbar. Jangan duk cari pasal. Jangan duk cabar kuasa Allah. Kita kalau cara kita buat menang, jadi lagu mana pun kita terima. Baru menabuk dia, tenggelam dah. Tu cabar tu. Dalam hadis Nabi kata la tasubbud dahr. Sampai terus tu, jangan kamu mencerca masa. Tak dan. Dia lah tu. Siapa yang buat kerja dia lagu tu, kena ingat lagu tu. Makan jangan cerca makanan tu. Makanan jangan cerca. La tasubbut ta'am. Jangan kamu mencerca makanan. Apa benda yang kita orang bagi kat kita, kalau kita bahasa nak makan, kita makan. Kalau bahasa tak sesuai dengan selera, tak suruh makan. Tak suruh kata apa? Orang tak pernah duk bekerja lagu ni. Tak payah duk komplain. Tawak hebat. Orang buat bagi tawak, lepas orang tahu hang tu kecil manis tinggi. Patutnya kena terima kasih ke dia. Aku tak boleh makan ku. Jenis ni, tak boleh makan sudah. Tengok Nabi SAW, bila orang bagi kepada dia dak, ada dia kata apa? Dia tak kata apa pun. Kalau kita kan, geli tekak aku. Macam hak duduk dalam lubang belakang rumahku. Tak boleh. Bahasa nak makan, makan. Bahasa tak boleh makan, Allah minta maaf, saya baru sudah makan.
jaga hati dan perasaan orang, dan jaga rezeki Allah. Hang duduk kata lagu tu sampai satu ketika hang jadi tak ada makanan langsung. Kali kan bekas-bekas tu hang jilat. Tidak. Oh, jangan. Allahu akbar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang betul-betul memahami hakikat kebesaran, keagungan, kemuliaan, kehebatan, kekuatan, kekuasaan Allah, agar kita menjadi insan yang betul-betul respect kepada Allah Azza wa Jalla. Guna respect. Kita betul-betul respect kepada Allah. Apabila kita respect kepada Allah, kita mengiktiraf keagungan Allah, maknanya kita tak akan mempertikaikan lagi segala perintahnya, dan kita tak akan sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.